Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya akan membentangkan projek pembentangan dan refleksi kendiri kursus FCE 3804, pengalaman awal di sekolah atau lebih dikenali sebagai PAUS. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sarah Nur Izzah binti Muhammad Saleh, bernombor matrik 216879, menjalani kursus Bachelor Sains Kimia dengan pendidikan kohort 202/2023. Sepanjang 10 hari, saya bermastauting di Sekolah Menengah Kebahasaan Ladang Kerila. Mari kita sama-sama melihat sejarah Sekolah Menengah Kebahasaan Ladang Kerala. Sekolah Menengah Kebahasaan Ladang Kerala dibuka pada 3 hari bulan 5 tahun 1981. Terletak pada tanah Geranji M2260 Bukit Sokor Lot 753. Luas kawasannya ialah 4.4 hektar. Sekolah ini diberi nama Sekolah Menengah Kebahasaan Ladang Kerala kerana terletak dalam kawasan Ladang Kerala untuk memberi kemudahan kepada penduduk kawasan sekitar, iaitu penduduk di Kampung Panjang, Kampung Gobek, Kampung Kongsi 5, Kampung Kuala 3, Kampung Sokor dan pekerja Ladang Kerala itu sendiri. Ketika dibuka pada 3 hari bulan 5 tahun 1981, keramaian guru ialah 7 orang, staf sokongan 6 orang, murid 122 orang dan bilangan kelas ialah 4 kelas, iaitu 2 kelas tingkatan 1 dan 2 kelas tingkatan 2. Kini, SMK Ladang Kerala telah memiliki lebih kurang 360 bilangan pelajar dan 36 orang guru serta 5 orang staf sokongan. Mari kita bersama-sama mendalami visi, misi serta moto SMK Ladang Kerala. Misi sekolah. SMK Ladang Kerala menjadi sekolah terunggul dalam PPD Tanah Merah Magelang tahun 2025. Misi sekolah pula ialah melaksanakan sistem penyampaian yang cekap dan berkesan, melestarikan pengajaran dan pembelajaran berkualiti, menerapkan nilai-nilai positif ke arah kesempurnaan sasiah murid, memupuk semangat juang yang kental dalam kalangan warga sekolah dan sentiasa proaktif dalam aktiviti co-curriculum. Moto sekolah pula ialah Sekolah Unggul Penjana Generasi Cemerlang. Mari kita kenali SMK Ladang Kerala. Alamat SMK Ladang Kerala ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Ladang Kerala 17500 Tanah Merah, Kelantan. Di sini saya sertakan peta lokasi SMK Ladang Kerala dan seperti yang anda dapat lihat, SMK Ladang Kerala terletak di pendalaman daerah Tanah Merah dan dikelilingi ladang kelapa sawit. Di sini, kita dapat melihat pelan sekolah SMK Ladang Kerala. Terdapat banyak prasarana sekolah yang disediakan seperti dataran perhimpunan, padang, makmal komputer, pusat sumber sekolah, bilik staf akademik, bilik wawasan, koperasi, sudut pidato, bangunan bilik darjah, bengkel lukisan teknik dan kerja baik, bilik pendidikan moral, bilik SPBT, makmal kimia, makmal fizik, surau, bilik bimbingan kaunseling, dewan tertutup, asrama sekolah, kantin, makmal biologi, pejabat, parkir kereta, parkir motosikal sekolah dan bilik pendidikan seni visual. Berdasarkan pemerhatian saya, SMK Ladang Kerala banyak menyediakan kemudahan untuk guru serta pelajar. Kita beralih kepada suasana bilik darjah. Lokasi pelajar menuntut ilmu sangat selesa dan kondusif. Pelajar dapat menggunakan ruang yang luas untuk berdiskusi bersama-sama. Rancangan pengajian harian memainkan peranan yang penting dalam pengajaran dan pembelajaran. Ia mampu membantu guru untuk mencapai objektif pembelajaran sebagai panduan kepada guru untuk mengajar dengan lebih sistematik, serta dapat membantu merangka aktiviti yang bakal dijalankan. Pada 24 hari bulan 7 2023 jam 8.30 pagi hingga 9.30 pagi, saya memasuki kelas 4 takwa untuk melakukan pemerhatian terhadap Encik Saleh, iaitu guru pembimbing saya. Di sini saya sertakan rancangan pengajian. Pada hari tersebut, pelajar 4 takwa belajar mengenai ikatan kimia yang bersubtopikkan ikatan kovalen. Berbekaskan 4 aktiviti yang dijalankan di kelas iaitu murid membaca dan fahami nota serta buku teks, murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran, serta murid menjawab soalan yang diberikan di papan putih, dan akhir sekali murid melengkapkan latihan yang diberikan oleh guru. Objektif pembelajaran dan pembelajaran pada hari tersebut tercapai. Bagi segelintir murid yang belum betul-betul menguasai objektif PDPR, Encik Saleh akan memberi mereka bimbingan khas dalam sesi akan datang. Penggunaan alat bantu mengajar serta bahan bantu mengajar memberi sumbangan yang amat besar dalam mempertingkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di kalangan guru dan pelajar. Antara alat bantu mengajar yang digunakan ialah buku teks kimia serta nota ringkas. Nota ringkas ini disediakan sendiri oleh Encik Saleh yang mempunyai pengalaman selama 24 tahun bergelar seorang guru kimia. Beliau juga merupakan pemeriksa kertas soalan CJ Pelajaran Malaysia. Bahan bantu mengajar yang digunakan ialah papan putih dan pen penanda serta layar putih dan projektor. Antara amalan pedagogi yang diterapkan ialah pengajaran secara langsung. Guru menerangkan kepada pelajar topik dan perkara asas yang perlu pelajar cakna secara langsung di dalam kelas.
Guru menerangkan secara menyeluruh dan metod ini dapat memastikan input akan disampaikan secara berkesan. Amalan yang kedua ialah pembelajaran secara bersendirian. Setelah habis waktu sesi bersama guru, pelajar dapat membuat ulang kaji secara kendiri. Bahan bacaan dan sumber rujukan seperti nota ringkas telah diberikan oleh pelajar untuk membantu pelajar memahami subjek pembelajaran dengan lebih baik. Amalan seterusnya ialah pembelajaran berpusatkan murid, iaitu memberi peluang dan ruang kepada murid untuk mengambil alih tugas guru untuk mengajar rakan-rakan yang lain apabila disuruh untuk menjawab soalan dan dapat melibatkan pelajar dalam refleksi kendiri dan menerima maklum balas untuk mempromosi metakognitif. Komunikasi dua hala guru dan pelajar saling berinteraksi antara satu sama lain. Hal ini penting untuk mengasah kemahiran komunikasi pelajar dan agar pelajar dapat sentiasa bertanya tentang apa-apa yang berkait dengan proses pembelajaran di dalam atau di luar kelas. Dan akhir sekali, latihan tambahan. Guru akan memberikan latihan tambahan setelah selesai waktu kelas untuk para pelajar melatih diri dengan pelbagai bentuk soalan. Ini amat penting supaya pelajar dapat membiasakan diri dengan corak soalan peperiksaan. Aktiviti pembelajaran dan pengajaran di kelas mempunyai kekuatan dan kelemahannya yang tersendiri. Bagi aktiviti membaca dan memahami nota serta buku teks, kekuatannya ialah dapat memberi idea kepada murid tentang apa yang akan dipelajari. Manakala kelemahannya pula, murid mungkin tertinggal nota dan buku teks di rumah dan murid hanya sekadar membaca tetapi tidak memahaminya. Aktiviti murid mendengar penerangan guru tentang isi pembelajaran pula. Kekuatannya ialah menjadi bimbingan untuk murid sedikit sebanyak memahami topik yang diajarkan dan kelemahannya ialah sesetengah murid tidak dapat mengikuti sesi pembelajaran kerana tidak dapat mengikuti rentak guru. Aktiviti yang seterusnya iaitu murid perlu menjawab soalan di papan putih. Dari segi kekuatan, ia dapat menilai kefahaman murid dan dapat memperbaiki kesalahan dari segi menjawab soalan. Dan dari segi kelemahan pula, tidak semua pelajar berpeluang untuk menjawab soalan kerana kesuntukan masa. Kekuatan aktiviti menonton video di layar putih pula ialah dapat memudahkan guru memaparkan simulasi video yang dapat membantu murid memahami topik pembelajaran. Tetapi kelemahannya ialah suasana bilik darjah menjadi gelap dan akan membuatkan pelajar merasa mengantuk. Mata mereka akan menjadi silau jika terlalu lama melihat layar putih. Bagi pelaksanaan kebat semasa PDP-R pula, guru memberikan soalan kemahiran berfikir aras tinggi kebat untuk menguji sejauh mana para pelajar dapat menghubungkaitkan ilmu yang diajar dengan kehidupan seharian. Contoh soalan ialah, Ali mencuci pakaiannya yang terkena kesangkari di tepi laut. Ali mempunyai dua jenis ejen pencuci iaitu sabun dan deterjen. Apakah ejen pencuci yang terbaik dan terangkan mengapa? Pelaksanaan kebat seperti ini perlu digiatkan kerana kebat mengaplikasikan pemikiran secara kritikal, pemikiran kreatif, pemikiran logikal, pemikiran reflektif dan pemikiran metakognitif. Pelaksanaan kebat yang kedua ialah menerapkan pentaksiran sumatif dan formatif. Penilaian formatif dijalankan setiap hari semasa guru mengajar secara tidak formal dan juga selepas mengajar beberapa unit pelajaran secara formal. Penilaian yang tidak formal dijalankan melalui pemerhatian dan soal jawab secara lisan atau pemeriksaan kerja bertulis terhadap tugasan pelajar. Penilaian sumatif pula merupakan ujian pencapaian yang diberikan secara formal selepas suatu jangka masa tertentu seperti contoh ujian pencapaian pertengahan tahun dan akhir tahun. Pentaksiran ini bertujuan untuk memantau prestasi pelajar supaya guru dapat mengenal pasti murid yang lemah dalam pelajaran. Khusus pengalaman awal sekolah ini membuka mata saya untuk mempraktikkan kesediaan diri sebagai bakal guru. Guru perlu menguasai kemahiran komunikasi dan interpersonal untuk berinteraksi dengan pelajar. Guru juga perlu mahir dan berketerampilan dalam pedagogi serta memahami psikologi pembelajaran. Dan pada era globalisasi ini, guru perlu mahir mengintegrasi teknologi maklumat dan komunikasi ICT untuk menarik minat pelajar serta memudahkan proses pembelajaran dan pengajaran untuk dijalankan. Akhir sekali, guru perlu berdaya tahan dalam menghadapi cabaran profesional yang bakal dihadapi. Setiap sekolah mempunyai budaya sekolah serta budaya kerja yang diamalkan. Bagi sekolah SMK Ladang Kerala, antara budaya tersebut ialah budaya 3S iaitu salam, senyum, sapa. Semua guru dan murid mempraktikkan amalan ini. Yang kedua ialah budaya membaca. Pihak sekolah telah menyediakan sudut bacaan di perpustakaan yang menjadi tumpuan para pelajar. Seterusnya, budaya perpaduan dan patriotik. SMK Ladang Kerala terdiri daripada 3 bangsa iaitu kaum Melayu, Cina dan India yang saling menghormati antara satu sama lain. Terdapat papan pernyataan yang meletakkan sudut sejarah yang memaparkan sejarah Malaysia untuk sentiasa menanamkan semangat cinta akan negara dalam kalangan warga SMK Ladang Kerala. Budaya sekolah yang lain pula ialah menghargai permuafakatan.
Guru-guru sentiasa menjaga erat silaturahim antara satu sama lain. Dan budaya seterusnya ialah komitmen yang tinggi. Guru dan pelajar sentiasa datang awal ke sekolah serta murid memberikan komitmen yang tinggi dengan menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru. Budaya terakhir ialah bacaan surah Yasin dan surah Al-Mulk. Sebelum perhimpunan rasmi pada hari Ahad, semua pelajar membaca surah Al-Mulk. Dan pada hari Khamis pula, pelajar membaca surah Yasin. Ini bertujuan untuk melatih pelajar mengamalkan bacaan Yasin dan Al-Mulk. Bagi budaya kerja pula ialah pemakaian kemas. Guru sentiasa memakai pakaian rasmi manakala pelajar pula memakai pakaian uniform lengkap. Budaya kerja seterusnya pula ialah ERPH iaitu Rancangan Pengajaran Harian. Guru diwajibkan mengemaskini ERPH dan mesti diisi oleh semua guru. Budaya kerja yang lain pula ialah jadual waktu mengajar. Semua guru mematuhi jadual waktu yang disediakan dan guru tidak dibenarkan untuk mengubah jadual yang telah ditetapkan tanpa kebenaran. Budaya kerja seterusnya ialah penyeliaan pengajaran dan pembelajaran oleh pengetua, PK pentadbiran, PK HAM, PK kurikulum, guru-guru kanan mata pelajaran, ketua-ketua panitia diberi mandat untuk menyelia dan mencerap guru-guru mengikut jadual yang ditetapkan. Budaya kerja terakhir ialah disiplin murid. Semua guru memainkan peranan yang penting untuk mengawal disiplin murid dan memastikan murid tidak melanggar peraturan sekolah. Semua guru perlu mengawal pelajar di kelas supaya perkara yang tidak diingini tidak akan berlaku. Sebagai kesimpulan pengalaman awal sekolah ini ialah pertama-tamanya saya berasa sangat bersyukur kerana diberi peluang untuk mengikuti kursus PAUS ini. Apa yang saya dapat pelajari dari kursus ini ialah saya lebih memahami bagaimana PDPR dijalankan, mengetahui budaya sekolah dan budaya kerja yang dipraktikkan di sekolah serta dapat belajar mengendalikan kurikulum dan co-kurikulum. Cadangan penambahbaikan dari saya ialah menggiatkan kursus PAUS setiap tahun untuk persediaan bakal guru kerana kursus ini sangat membantu bakal guru meneliti bagaimana suatu institusi sekolah itu berfungsi. Antara cadangan program sulam yang saya cadangkan ialah mengadakan karnival sains untuk menarik minat pelajar dalam bidang sains. Program ini dapat mendorong pelajar membina pengetahuan sains dan teknologi kerana seperti yang kita tahu, umumnya minat pelajar dalam pendidikan kian merosot, khususnya dalam bidang sains. Jadi, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.